Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Beijing, Republik Rakyat China bagi keberangkatan negara dan menghadiri majlis pembukaan ASEAN Winter Games ke-9. Kewaspadaan dan tindakan pantas penghulu mukim dan ketua kampung mampu mencegah kemalangan serta menyelamatkan nyawa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Beijing, Republik Rakyat China bagi keberangkatan negara pada 6 Februari 2025 dan seterusnya menghadiri majlis pembukaan Asian Winter Games ke-9 yang akan berlangsung pada 7 Februari 2025 di Harbin, Heilongjiang Province, Republik Rakyat China. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pemangku Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Beijing, Republik Rakyat China bagi mengadakan keberangkatan negara pada 6 Februari 2025. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Beijing Capital dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Mr. Han Jun, Minister of Agriculture and Rural Affairs dan Tuan Yang Terutama Xiao Jiangguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Tuan Yang Terutama Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Kolonel Bersara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China. Menteri-Menteri Kesihatan dan wakil dari beberapa negara ahli Lembaga Eksekutif Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menghadiri mesyuarat eksekutif sesi ke-156 yang berlangsung di Geneva, Switzerland bermula 3 hingga 11 Februari.
Delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Mesyuarat membincangkan agenda serta resolusi dan keputusan yang akan dipertimbangkan oleh Perhimpunan Kesihatan Sedunia WHA, manakala mesyuarat kedua berfungsi untuk melaksanakan keputusan dan dasar yang telah diluluskan dan memberikan panduan bagi memudahkan kerja WHO secara amnya. Semasa persidangan kesihatan sedunia WHA tahun lalu, negara Brunei Darussalam diterima menjadi ahli kepada lembaga eksekutif untuk tempoh 3 tahun sehingga 2027. Semasa di Geneva, Menteri Kesihatan mengadakan perbincangan 2 hala dengan Yang Berhormat Abdullah Nazim Ibrahim, Menteri Kesihatan Maldives, mengenai kerjasama bidang kesihatan yang berkepentingan di antara kedua buah negara dan serantau. Sebagai penghulu mukim dan ketua kampung, tanggungjawab bukan sekadar melibatkan hal pentadbiran semata-mata, bahkan mereka memainkan peranan penting dalam memantau dan mengambil tindakan apabila berlaku sebarang tingkah laku pekerjaan yang tidak selamat seperti kerja-kerja pengubahsuaian ataupun pembinaan sama ada di rumah atau di tempat awam. Perkara itu dikongsikan semasa sesi muzakarah yang dikendalikan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Muzakarah melibatkan para penghulu mukim dan ketua kampung, daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Muzakarah turut menekankan kepimpinan penghulu mukim dan ketua kampung memainkan peranan penting dalam membudayakan sikap berwaspada dan tanggungjawab di seluruh komuniti. Melalui kerjasama yang diperkukuh merentasi pelbagai lapisan masyarakat, matlamat keselamatan, kesihatan dan penjagaan alam sekitar dapat dicapai dengan lebih berkesan. Juga diadakan sesi pembentangan Shina dan lawatan ke mini pameran Shina. Para pelajar yang kurang berkemampuan terus mendapat perhatian dari pelbagai pihak di negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Glen Eagles Jurudong Park Medical Center pagi tadi mengadakan sambutan Tahun Baru Cina. Acara bertujuan membina hubungan di antara pihak berkepentingan dan kaki tangan pusat berkenaan. Majlis berlangsung di sebuah gedung perniagaan di Kampung Manggis. Para pelajar yang kurang berkemampuan dari 13 buah sekolah swasta di negara ini menerima sumbangan yuran sekolah daripada kumpulan Bank Baiduri semasa sambutan Tahun Baru Cina. Majlis berlangsung petang tadi di Empire, Brunei. Inisiatif sumbangan yuran sekolah yang bermula sejak awal tahun 2000 pada mulanya menumpukan kepada menyokong para pelajar. Ia kemudian diperluaskan kepada lebih banyak sekolah swasta yang memberi manfaat kepada ratusan pelajar selaras dengan dedikasi dan tanggungjawab sosial bank berkenaan. Orang ramai terutama golongan belia diseru tampil menderma darah secara sukarela bagi memastikan stok simpanan darah di negara ini sentiasa mencukupi untuk pesakit yang memerlukan. Pagi tadi, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan mengadakan kempen derma darah di salah sebuah restoran makanan segera di Kampung Lambak. Semasa kempen, sebanyak 49 pain darah telah berjaya dikumpul. Secara purata, Pusat Pendermaan Darah memerlukan 1,200 ke 1,500 pain darah dalam tempoh sebulan bagi merawat pesakit yang memerlukan. Tujuan kempen derma darah ini diadakan disebabkan untuk menambah stok simpanan darah yang ada di pusat penerimaan darah kami pada masa ini, sebabnya disebabkan pemakaian darah yang semakin meningkat dan keperluannya pun semakin meningkat. Sambutan dari orang ramai, alhamdulillah ramai yang datang untuk menderma darah ini.
Ini kali ketiga sudah menderma darah. Kebaikannya rasa lega lah, dapat membantu supaya tidak ada kekurangan masalah menderma darah. Baiknya semua orang patut menderma darah lah selaginya masih sehat untuk menolong orang ramai. Untuk kebaikan bersama, menolong orang lain, orang ramai, terutama pesakit-pesakit yang memerlukan darah. 6 buah syarikat dikenakan kompaun kerana tidak mengindahkan amaran pihak berkuasa dan melanggar peraturan perancangan bandar dan desa komposisi kesalahan 2018 iaitu meletakkan, menggunakan, menghalang, mempamerkan barang-barang di kawasan petak letak kenderaan, kawasan kaki lima dan kawasan lanskap yang boleh mengundang bahaya akibat dari keadaan kawasan yang licin serta kotor. Kesalahan tersebut boleh mengurangkan jumlah petak letak kenderaan, mengganggu pejalan kaki di kawasan kaki lima, merosakkan kawasan lanskap yang sepatutnya dipastikan untuk sentiasa bersih. Kesalahan dikenalpasti semasa operasi kemas yang dijalankan oleh pihak Autoriti Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa di Mukim Sengkurung pada 4 dan 5 Februari. Bagi setiap satu kesalahan, denda tidak melebihi RM500. Syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi talian hotline Jabatan Perancang Bandar dan Desa di talian 82000222. Separuh jalan di Jalan Tanjung Kudus, Rancangan Perumahan Negara Mengkupau ditutup sementara bermula hari ini hingga 19 Februari 2025. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemulihan jalan raya di jalan berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Lumapas Hala Bandar Seri Begawan ditutup sementara hari ini hingga kerja-kerja membersihkan tanah susur selesai. Para pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya. Sebahagian jalan di Jambatan Sungai Gadong, Jalan Susur menuju Jalan Gadong berdekatan stesen Jadukuasa Gadong akan ditutup sementara bermula esok. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan menyatakan penutupan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan menuju jambatan berkenaan dijalankan. Penutupan akan dilaksanakan sehingga 9 Februari bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Futsal Liga Elit Brunei. Pasukan Majlis Sukan ABDB berkongsi satu mata dengan DDT dalam perlawanan yang berlangsung semalam. Beraksi di Kompleks Sukan UBD, Majlis Sukan ABDB mula berada di depan seawal minit ketiga. Jaringan ABDB digandakan pada minit ke-14 untuk pasukan ABDB mendahului 2-0 separuh masa pertama. Pada aksi separuh masa kedua, DDT berjaya merapatkan kedudukan menjadi 2-1. Pada minit ke-35, DDT mengikat kedudukan menjadi 2 sama dan ia kekal hingga tamat permainan.